Okey, pertama sekali terima kasihlah kepada Radio Salam FM dan pada DJ Kak Lin. Sama-sama. Dan juga kepada semua sahabat-sahabat pendengar di radio ataupun di internet. Ya. Jadi mungkin kali ni kali yang terakhir lah kot untuk tahun ni InsyaAllah. Sebab tahun depan, minggu depan dah masuk tahun baru. Tahun baru. Tapi kita insyaAllah akan tetap terus bersama dengan Tuan Muhammad Faizal. Mudah-mudahan insyaAllah. Okey, berkaitan dengan apa yang kita sebut, apa yang kita kenali sebagai gagasan OKU Bangkit 2012. Ya. Sebagaimana yang saya war-warkan beberapa minggu lepas, terakhir kita telah buat program Prihatin OKU, Solidariti Prihatin OKU diberi feel. Ya. Pada 14 hari bulan itu, dari segi apa yang menariknya, masyarakat awam, masyarakat umum kian mendatangi kita, mendatangi kami, khususnya penggerak-penggerak OKU Bangkit yang lain sekali. Mereka berminat nak mengetahui apakah OKU Bangkit itu sebenarnya. Ya. Jadi selebihnya tu makin ramai yang datang untuk memahami apakah isu OKU sebenarnya. Sebab biasanya Kak, bila orang sebut OKU ni, orang akan faham apa OKU satu-satu jenis kecacatan je. Betul. Contohnya, misal kata kalau dia ada mengenali seorang OKU anggota yang guna wheelchair contoh. Ya. Dia faham OKU tu adalah OKU wheelchair saja. Dia tak tahu OKU lain. Dia tak nampak yang lain, yang pekak, yang bisu. Sama juga kalau dia mengenali OKU tu penglihatan, tak nampak. Dia pada tanggapan dia, isu OKU adalah isu orang yang tak nampak je. Dia tak nampak benda lain. Jadi dengan adanya kita buat gagasan OKU Bangkit yang menggabungkan pelbagai kecacatan tu, barulah masyarakat umum mula sedar, walaupun benda ni masih slow lagi, masih perlahan, tapi telah ada riak-riak. Tapi memang nampak meriah hari tu yang 14 hari bulan punya program itu. Alhamdulillah lah. Memang kita pun tak sangka lah sebegitu rupa. Bahkan ada yang komplain lepas tu sebab apa tak buat publicity. Sebab ramai orang tak tahu. Ya, betul. InsyaAllah lah pada masa-masa akan datang kita akan, sebenarnya Kak, benda ni kita banyak menggunakan engagement ataupun rangkaian-rangkaian kita yang sedia ada. Jadi untuk program 14 hari bulan dan yang cara yang program yang ke depan ni pun, kita akan menambahkan networking kita, rangkaian kita. Sebab macam kita di Malaysia ni, kita terlalu banyak kumpulan-kumpulan aktivis, kumpulan-kumpulan yang cakna pada isu masyarakat, tapi mereka tidak berada dalam satu lingkungan yang saling mengenali. Ya. Jadi sekarang kita dalam proses untuk kita berengagement dengan pelbagai kelompok-kelompok masyarakat, kelompok aktivis, untuk mereka sama-sama mendukung aspirasi OKU Bangkit, untuk sesama dia faham tentang isu OKU. Jadi bila kita pengalaman-pengalaman yang kita lalui, memang kita kena banyak engagement, hubungan dengan pelbagai kumpulan masyarakat ni, pelbagai kumpulan aktivis ini, untuk kita gerakkan program-program masa akan datang. Jadi ambil pengajaran 14 hari bulan baru ni, bila mana ramai yang komplain tak tahu program tersebut, yang kita rasa bersyukurnya tu Kak, yang ramai yang komplain tu di kalangan masyarakat umum. Jadi diorang komplain so apa, diorang tak tahu, ramai tak tahu kan, ramai yang tu. Betul. Dari segi yang OKU tu betul lah, memang kita sentiasa tapi yang sekarang macam kita OKU Bangkit, memang kita lebih menumpukan isu OKU, kita nak bawa keluar isu OKU ni, bukan di dalam lingkungan OKU tu sendiri, tapi kita nak bawa keluar kepada masyarakat. Jadi itulah apa yang berlaku pada 14 hari bulan. Masyarakat kian datang, kian bertanya khabar apakah yang di sebalik
OKU bangkit. Bahkan sebagaimana kalau siapa yang pernah bersama kita masa kita buat serahan memorandum pada Suhakam tahun lepas pun, memang saya sebut sendiri, isu OKU atas 11 perkara dalam memorandum tu, dia bukan merupakan isu tahun 2012 saja, bahkan itulah isu yang sejak dahulu lagi, dan sampai bila-bila pun isu yang sama tu akan kita depani, akan berulang mengikut situasi yang semasa contemporary pada waktu itu. Dan isu tu akan sentiasa ada dan akan sentiasa perlu diberi perhatian oleh semua pihak bagi memastikan kehidupan OKU itu yang lebih sejahtera. Sebab ramai terperanjat bila kita sebut, walaupun perangkaan ni daripada kementerian, walaupun perangkaan ni daripada Yang Berhormat Menteri sendiri, sejumlah daripada 29.7 juta rakyat terkini Malaysia, dianggarkan 15% adalah OKU, bermakna 4.4 juta. Jadi dengan perangkaan tu memang ramai yang terperanjat. Punya OKU ramai. Jadi yang berdaftar setakat ni kita ada lebih 464,967 orang. Jadi atas anggaran dan pendaftaran yang telah berlaku memang ramai tersentak. Rupanya OKU ni ramai. Bahkan melebihi golongan orang asli yang dianggarkan lebih kurang dalam 119 ribu macam tu. Kita ada yang berdaftar pun dah 400,000 lebih, yang dianggarkan 4.4 juta. Itu baru yang berdaftar ya? Ya. Jadi sejak 14 hari bulan tu Kak, saya nak cerita, bila kita mengadakan engagement dengan lebih ramai pihak-pihak, ramai yang bertanya, adakah isu OKU ni, apa pentingnya isu OKU? Sebab kita sebut isu OKU, dia bukan sahaja isu berkaitan dengan OKU itu sendiri, individu itu sendiri, tapi dia akan membabitkan ibu bapa kepada OKU itu, keluarga dan masyarakat sekeliling. Jadi dia saling berkait, isu dia saling berkait, dia merupakan rantaian isu. Jadi itulah pentingnya kecanaan seluruh pihak, kecanaan masyarakat, kecanaan pimpinan-pimpinan masyarakat, bagaimana memandang isu OKU itu daripada aspek yang pelbagai. Kalau kita tengok dari atas satu aspek saja, kita akan tertinggal yang lain. Jadi itulah bila kita sebut isu OKU pada masa-masa akan datang perlu bersifat merentasi pelbagai aspek kehidupan. Jadi di atas dasar pentadbiran, dia merentasi pelbagai kementerian, pelbagai portfolio dalam pentadbiran awam. Sebagaimana saya sebut tadi, dia bukan isu individu OKU itu sendiri, tapi isu membabitkan ibu bapa, ahli keluarga sendiri. Pada contoh mudahlah dalam kesempatan yang ada ni, kalau mula-mula pasangan mendirikan rumah tangga, dia tak akan tergambar dan tak akan termimpi pun dia akan ada anak yang cacat. Ya betul. Jadi bila ditakdirkan Allah lahirnya anak dan dikenal pasti anak tu cacat, dia merupakan pengalaman kita yang kita buat program-program yang banyak Kak. Memang satu kejutan yang bukan mudah untuk pasangan tu terima hakikat bahawa anak dia tu cacat. Ya betul. Bila dalam keadaan tu banyak krisis, antaranya krisis saling menyalahkan antara satu sama lain dalam pasangan tersebut. Dan satu dilema yang berlaku, mereka tak tahu nak mengadu ke mana bila dia berhadapan dengan situasi tu. Tak tahu nak merujuk mana ya. Merujuk, kadang digi merujuk pun digi cerita masalah dia pun pada orang yang tak dapat beri satu penyelesaian. Pilihan. Jadi diorang makin blur. Jadi betul. Kadang, bila berlaku macam tu, ada yang kes kita dapat berlaku perceraian, walaupun pasangan ni pasangan intelek. Jadi kalau berlaku pada orang yang tak pernah belajar di orang pedalaman, mungkinlah kita rasa benda tu bukan satu benda yang mengejutkan. Tapi dalam suasana sekarang, ia berlaku pada juga berlaku kepada pasangan-pasangan intelek. Jadi kita boleh bayangkan kalau pasangan intelek
tak mampu menghadapi satu cabaran yang besar bila dapat anak OKU, apatah lagi mereka yang lain. Yang tak ada pelajaran. Satu contoh Kak, bila mana kita menyebut isu OKU ni bermula pada seawal dia individu itu menghadapi dikesan sebagai OKU, sehinggalah dia sampai ke tahap umur dia tua ataupun sehingga ke akhir hayat dia. Jadi isu OKU pada umumnya pada masa-masa hadapan dia akan kian kompleks. Dan tanpa penyelesaian, kaedah penyelesaian yang komprehensif, dia akan mendatangkan sedikit terencak kepada pembangunan OKU itu sendiri. Ya, betul. Itulah dalam gagasan OKU Bangkit ni, insya-Allah lah dalam 2014 saya dan rakan-rakan pun ada, kita rakan pun ada memberi pandangan untuk kita memperkemaskan lagi. Memperkasakan lagi ya. Memperkasakan lagi, ya betul. Sebab dalam gagasan OKU Bangkit ni kita ada bukan sahaja pelbagai kecacatan. Tetapi kita ada pelbagai kumpulan yang mempunyai lebih daripada satu kepentingan. Sebagai contoh saya sebut, dalam kumpulan kita, dalam aktiviti kita, kita ada melibatkan misalkan orang daripada yang cenderung untuk berpolitik. Dia dari mana? Kita ambil juga dia sebab kita perlukan mereka yang sebegitu dalam lingkungan tersebut. Ada kumpulan, ada rakan-rakan yang dia terlibat dengan NGO pun terlibat sekali dengan OKU Bangkit. Dan ada yang tak terlibat dengan NGO pun tak terlibat, dia bersikap non-partisan pun dia bersikap sedemikian pun kita ambil bersama dalam jam penggerak-penggerak kita. Sebab kita nak pastikan isu OKU ni adalah isu bersama seluruh. Betul. Bukan politik ya. Dia bukan isu politik, dia bukan isu OKU itu sendiri, dia isu semua. Sebab dalam contohlah kalau kita nak menyebut, kalau kita nak tolak politik, yang menentukan keputusan dalam negara kita adalah politik. Sebab kita pimpinan-pimpinan negara adalah mereka yang terlibat dalam politik. Jadi kalau kita tolak politik, tak jadi juga. Jadi kita kena libatkan semua. Sebab isu macam saya sebutlah, dia isu OKU ni isu yang kian kompleks. Jadi dan kaedah untuk mengatasi ataupun menangani isu OKU ni, dia merupakan satu tindakan yang perlu bersifat komprehensif. Jadi kita kena libatkan semua pihak, semua mereka yang berada di barisan utama, bagaimana nak memacu isu OKU ke arah yang lebih baik. Sebab selama ni Kak, kalau kita perhati sekeliling di Malaysia kita, isu OKU lebih ditangani secara program berkala. Saya kata kalau kebetulan bulan 12 kita ada hari OKU, kita ada buat sambutan hari OKU. Kemudian dari semasa ke semasa ada hari OKU yang khusus. Misal kata untuk OKU penglihatan, untuk OKU anggota dan sebagainya. Dan apa yang berlaku di Malaysia selama-lama ni, program bersifat semasa. Dan kita masih mencari satu kaedah. Kita masih mengharapkan satu kaedah di mana OKU ni ada satu badan, ada suatu pihak yang boleh menyelaras dari segi pembangunan sasiah diri OKU itu sendiri sejak daripada awal sampai ke akhir. Sebagai contoh Kak, saya sebut bagaimana kalau OKU yang dia terlepas daripada pendidikan rasmi, contoh dia tak pernah bersekolah, tiba-tiba dia sekarang dia dah dewasa, dan kebiasaannya setiap OKU ni memang dia diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang kalau dengan kelebihan yang ada pada diri dia tu, ke mana dia nak salurkan? Jadi buat masa hari ni kita tak ada satu badan yang bersifat berpusat. Maknanya OKU boleh pergi ke situ, boleh beritahu saya OKU macam mana, OKU macam ni lah. Dan saya ada kelebihan sekian-sekian.
Jadi kita mengharapkan pusat tu sebagaimana berlaku di luar negara, pusat ni yang akan memberi suatu dokongan, memberi macam satu backup sistem pada OKU ni, ke mana dia nak salurkan kelebihan-kelebihan dia tu ataupun potensi diri dia tu. Kalau misal kata dia ni seorang yang berminat dalam perniagaan dan ada bakat, ataupun dia ni berminat berkeupayaan dalam bidang teknologi IT, misal kata, dia akan disalurkan kepada badan yang sepatutnya. Sebab sekarang ni kalau seorang OKU penglihatan dah, kalau dia pergi cerita kepada satu badan, satu pihak, satu syarikat yang perlukan orang yang mahir dalam IT contoh, kalau OKU tu saja-saja pergi just walk in, orang kata dalam temuduga, menyebut, beritahu saya ada kemahiran sekian, tanpa suatu langkah yang bijaksana, orang akan tolak dia begitu mudah macam tu je. Jadi pihak syarikat akan persoal macam mana awak nak bekerja dalam keadaan awak tak nampak ni. Jadi dengan adanya satu badan yang mampu menyelaras OKU ni, satu masa kelak memang dia bukan satu perkara yang mudah, dia merupakan satu perkara yang cukup kompleks. Tapi kita mengharapkan satu masa nanti Malaysia InsyaAllah akan ada badan seumpama tu. InsyaAllah. Jadi melalui badan ni akan buat advokasi yang berterusan. Satu langkah menyedarkan masyarakat, menyedarkan pihak-pihak yang berkaitan tentang keupayaan OKU dan perlunya ruang dan peluang diberikan pada OKU InsyaAllah yang ada ni. Sebenarnya di Malaysia kita kadang-kala kita biasa terbaca ataupun dengar kecacatan bukan penghalang. Betul, kecacatan bukan penghalang. Tapi bagi OKU yang secara umum dia tanpa peluang, dia akan berada pada tahap yang tak ke mana juga. Jadi OKU tu perlukan peluang. Betul. Jadi kadang-kala OKU yang berjaya ataupun OKU yang melepasi halangan-halangan masyarakat, halangan persepsi tu, tak semua OKU mampu capai macam tu, Kak. Betul. Yang tu masyarakat kena faham. Kadang-kala dia dapat peluang tu atas dasar nasib, atas dasar kebetulan, atas dasar rezeki dia pada waktu tu. Tapi kalau kita nak katakan sistem di negara kita membuka ruang kepada setiap OKU yang berpotensi macam tu, kita masih mencari-cari lagi pasal itu. Jadi kita mengharapkan tagline apa orang kata kecacatan bukan penghalang tu adalah suatu tagline yang didokongi oleh sistem. Itu yang saya sebut. Saya sebut pengalaman saya sendirilah. Kalau kita cerita tentang orang lain mungkin susah, tapi pengalaman saya sendiri, bila saya keluar universiti, bila saya mendapat cari tempat untuk buat chambering, latihan dalam kamar, bagi saya diterima dan didaftar sebagai peguam bela peguam cermat Mahkamah Tinggi tu, daripada awal perjalanan yang saya lalui, Kak, saya terpaksa perlu mencari satu firma yang boleh terima saya untuk saya buat latihan dalam kamar. Itu ada dengan hubungan-hubungan ayah pada rakan-rakan bapa saya dapat masuk firma tu. Kemudian lepas habis tempoh latihan dalam kamar chambering tu, saya mencari-cari di mana tempat saya nak orang kata beramal, praktis sebagai peguam bela pengacara. Itu pun satu langkah yang cabar juga. Dan sehinggalah kebetulannya cara itu hukum asbab musabak tu tetap ada. Tapi kebetulannya jumpa satu kumpulan yang pada waktu tu saya dapat tampilkan keupayaan saya pada kumpulan syarikat-syarikat ni. Dan orang pun berminat ajak buka peluang. Jadi saya nak sebutnya apa yang saya lalui, dan saya yakin pada OKU yang telah berjaya. Sebab bila kita berkongsi pengalaman pun,
cerita dia lebih kurang. Ya. Ada kebetulan, ada apa yang kita sebut mudah faham nasib baik. Ya. Jadi di Malaysia kita masih tak ada satu sistem orang kata sokongan. Maknanya bila OKU tu dia berminat nak belajar, macam mana dia nak pergi belajar. Kemudian lepas dia dah belajar, dia dapat pendidikan, dia nak masuk ke bidang kerjaya, apa yang perlu dibuat, pada mana yang dia boleh pergi. Secara teratur, secara tersusun, kita masih mencari, kita masih kekosongan dalam hal tu tersebut. Jadi itulah kita harapkan dalam suatu masa kelak, dalam masa yang terdekat, mudah-mudahan InsyaAllah di Malaysia kita ada satu struktur sistem sokongan sebegitu rupa. Ya. Maknanya macam mana ibu bapa yang dikurniakan anak yang cacat, dia tahu macam ke mana dia nak pergi. Lepas tu untuk pendidikan anak ni yang cacat pelbagai ni, macam mana nak disalurkan. Kemudiannya sampailah ke tahap dewasa dan seterusnya berumah tangga, dan jika dipanjangkan umur sampai ke umur warga emas dan ke akhir hayat dia. Jadi kita mengharapkan struktur yang saling menyokong daripada awal sampai akhir. InsyaAllah. Jadi dan benda itu masih tak ada lagi di Malaysia, dan setakat hari ini kita memang banyak sebenarnya program-program ataupun dasar dan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan itu memang kita tidak nafikan. Tapi dari segi keselarasan pelaksanaan tadi itu kita masih mencari, kita masih mengharapkan suatu keselarasan yang lebih mantap pada masa-masa hadapan. Sebab sebagaimana saya selalu sebut, OKU buat masa ni kita ada 7 kategori di Malaysia, dan atas 7 kategori itu pun kita ada pula sub kategori yang menjurus kepada jenis-jenis kecacatan yang lebih spesifik. Itulah dia menjadikan isu OKU cukup kompleks dalam hadapan. Dan tanpa, macam saya sebut tadi, tanpa suatu perancangan yang strategik, kita tak dapat melahirkan suatu suasana OKU yang cukup sejahtera sebagaimana luar negeri. Saya mungkin orang kata banyak terpengaruh dengan apa yang berlaku di luar sana. Tapi itulah, bila saya ada rakan-rakan di luar sana, contohnya di India, di Australia, bila kita bertukar fikiran, itulah apa yang hebat di luar negeri itu, itulah saya mengharapkan akan berada di Malaysia. Dan gagasan OKU Bangkit merupakan satu platform yang kita bentuk untuk ajak semua pihak terlibat dengan kita, bersama dengan kita, mewujudkan apa yang kita sebut tadi itu. InsyaAllah. Mudah-mudahan akan menjadi realiti, Tuan. InsyaAllah. Orang kata secara sehabis ringkas dalam perjalanan setahun lebih daripada bulan 3 2012 sehinggalah ke saat ini. Dan itulah gagasan kita pada masa-masa hadapan, orang kata untuk melangkah tahun yang baru. Dan kita nampak ada dia punya perkembangan yang positif. InsyaAllah. Walaupun perlahan, tapi kita tak boleh berhenti. Usaha memang perlu diteruskan. Yang penting kerjasama, Tuan Muhammad Faizal. InsyaAllah kita jumpa lagi Tuan Muhammad Faizal minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, InsyaAllah.